terletak di dalam kawasan Baling. Pada suatu ketika, tempat ini pernah heboh mengenai kedai makan misteri. Lokasi kejadian dikatakan terletak berhampiran dengan laluan Baling Creek. Terdapat beberapa kisah mengenai tempat ini dan salah satunya pernah dikongsikan oleh channel React 87. Suruh dia berhenti juga, nak makan juga. Jadi dia pun ke tepi kereta, parkinglah. Dia berdua turun. Suasana di dalam kedai agak suram, namun terdapat beberapa pelanggan lain yang berada di situ. Si suami berasa aneh kerana pelanggan lain tidak mengeluarkan sebarang bunyi. Melihat ke arah dapur, kelihatan hanya seorang perempuan sahaja yang menyediakan semua pesanan. Sebilangan pelanggan menonton perlawanan bola sepak pada malam tersebut. Namun yang menghairankan si suami adalah ketika jaringan gol, tiada reaksi bunyi sorakan daripada mereka yang sedang menonton perlawanan tersebut. Walaupun jumlah pengunjung agak ramai, suasana pada malam tersebut begitu sunyi, seolah-olah hanya mereka sahaja yang berada di situ. Makanan yang dihidangkan memang sedap, sehinggakan si isteri meminta kepada suaminya agar memesan lagi makanan di kaunter. Selesai makan, pasangan tersebut pulang ke homestay dengan membawa balik makanan yang mereka pesan sebentar tadi. Keesokan harinya, si suami teringat makanan yang mereka pesan semalam tertinggal di dalam kereta dan pergi untuk mengambilnya. Alangkah terkejutnya apabila makanan yang mereka pesan semalam berubah menjadi ulat, hinggakan dia termuntah di situ juga. Disebabkan kejadian itu, si suami berasa tidak sihat dan merahsiakan kejadian ini daripada isterinya. Dalam perjalanan pulang, mereka melalui semula jalan itu. Namun, kedai makan yang mereka makan semalam langsung tidak kelihatan. Perasaan risau dan pelik bermain di minda si suami. Benda apakah yang mereka makan? Dan ke manakah hilangnya kedai itu? Dekat belakang tu adalah signboard itu kawasan Kuala Pegang, dan saat ini kita akan masuk ke kiri ya. Lagi 500 meter. Kami duduk kat sebelah jalan ni ya. Itu lebuh raya Baling Creek kalau tak silap saya. Depan tu kita akan menuju ke Creek dan Titiwangsa semualah. So ini simpang ke Kuala Pegang, lokasi yang dikatakan mungkin terjadinya misteri dulu ada kedai makan yang beroperasi, tapi saya tak pasti kedai makan tu yang mana satu. Mungkin tak ada kedai makan, tapi tak apa, kita akan masuk, kita akan selidik tengok. Kiri ya? Ha? Is it? Kiri. Macam ni, aku tahu jalan apa tu ni. Macam mana lalu? Biasa lalu. Aku biasa lalu. Biasa makan breakfast pagi kat sini. Mak aku. So ni lah jalan dia. Mana tamu kenapa ni? Mak. Ni buah gerai tu. Tak boleh gerai pun. Macam gerai lah di sini. Betul lah Kuala Pegang. Jalan Kuala Pegang aku biasa main. So, okay. Kita dah masuk simpang ke Kuala Pegang, dan inilah mungkin pekan Kuala Pegang ataupun kawasan lah saya cakap. Nak kata pekan, tak nampak macam pekan. Kawasan perkampungan. Kawasan perkampungan lah. Dan benda tu jadi saya refer dekat akhbar M-Star 2019. Kisah tu lah. So taklah nak kata lama sangat pun tak lama sangat lah. Mungkin dalam 3-4 tahun lah. Tu kita akan pusing dulu siang macam mana. Nanti malam tu kita akan tengok balik. Kita menyelidik. Jadi kalau berdasarkan kepada pemerhatian jalan ni taklah waktu siang lah. Maksudnya waktu siang taklah betapa macam seram sangat. Maksudnya trafik dia agak sibuk, tapi kita tak tahu malam macam mana. Selesai meninjau di lokasi Kuala Pegang,
saya beralih ke satu lagi lokasi yang tidak jauh daripada lokasi yang pertama. Berada di kawasan yang tinggi, lokasi ini ialah hentian rehat Gunung Inas yang terletak di Jalan Baling, Bengkalan Hulu. Lokasi kedua ini mempunyai kisah kejadian yang hampir sama dengan lokasi yang pertama, iaitu kisah di mana seorang pemuda yang memandu seorang diri pada lewat malam melalui jalan ini atas urusan kerja. Disebabkan memandu terlalu lama pada lewat malam, pemuda tersebut mencari tempat untuk berehat sekejap. Kebetulan terlihat satu signboard di tepi jalan, lalu ia mengambil keputusan untuk berhenti. Ketika memasuki hentian rehat tersebut, terdapat satu kedai yang masih beroperasi. Sewaktu singgah ingin membeli sesuatu, pemuda itu berasa hairan kerana kedai tersebut tidak terurus dan berbau busuk. Terdapat seorang perempuan di kaunter, namun setiap pertanyaan pemuda itu hanya dibalas dengan senyuman yang menakutkan. Berasa meremang dan pelik, dia bergegas keluar dari kedai itu. Suara tawa wanita tersebut masih lagi kedengaran. Tanpa berlengah, pemuda itu terus meninggalkan kawasan rehat tersebut dan meneruskan perjalanannya. Pada keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada seorang rakan, dan dia agak terkejut apabila diberitahu lokasi jalan yang dilaluinya pada malam itu memang terdapat kawasan rehat. Namun kedai di situ telah lama terbengkalai dan ditinggalkan. Bingung dan takut, namun bersyukur kerana dirinya masih selamat. Saya dah pun meninjau kawasan ini pada waktu siang dan kita tunggu malam nanti kita akan main balik kawasan ni. Kita akan cuba eksplorasi ataupun menyelidik tempat ni pada waktu malam dan kita tengok macam mana nanti. Ketika selesai meninjau pada waktu siang, sebelum kembali semula ke lokasi untuk rakaman malam, saya sempat meronda di kawasan Baling ini. Dan maklumat yang saya perolehi daripada penduduk setempat agak mengejutkan apabila diberitahu ada kes pembunuhan yang berlaku di lokasi nombor 2, iaitu di hentian rehat Gunung Inas. Apabila difikirkan, hentian Gunung Inas ini terletak di atas gunung dan terdapat jurang di tepinya. Ditambahkan pula keadaannya yang sunyi pada waktu malam mungkin menjadi faktor kenapa suspek memilih tempat ini untuk melakukan jenayah. Kalau anda boleh lihat, agak sunyi kawasan ni pada waktu malam.
Okay, saya dah sampai dekat kawasan rehat Gunung Inas dan ini adalah suasana pada waktu malam. Atas ni dia memang sejuk sikit ya, sebab ada kawasan tinggi dan ini tepi ni adalah jalan dan ada jugalah kenderaan yang akan lalu sikit lah, mungkin sebiji dua, sebuah dua akan lalu sini. Dan jika kita boleh lihat, kawasan ni bersih, mungkin tak ramai yang berhenti ataupun mungkin dijaga, dan kemudahan tandas dan juga surau telah pun rosak. Tingkap semua, pintu semua dah tak ada. Jadi kita akan ronda sikit, tengok macam mana. Surau. Ini adalah gerai ya. Gerai yang telah pun terbengkalai lama. Dan ada kisah dia dekat sini ya. Segelintir pengguna mungkin diganggu. Okay, saya akan sekadar untuk tunjuklah kepada anda kawasan ni ya. Sayang kawasan ni, ini adalah tandas. Tangki ayak. Okey, kita akan menelusuri jalan di bawah ni. Sebab jalan pun bawah ni agak seram. Info yang saya dapat, ini gaung di sebelah kiri kita. Kita dapat beberapa siri gangguan lah kat sini. Diceritakan oleh setengah pengguna-pengguna jalan ni, di mana seolah-olah ada yang macam beroperasi sedangkan tak beroperasi, dan juga kadang-kadang dekat tempat duduk tu, kereta yang lalu lalang akan nampak macam ada orang tengah tunggu. Dan dekat sini sekitar tahun 2014 berlakunya kejadian, itu kejadian bunuh, di mana mayat wanita telah dicampak dekat sini ya.
Mungkin di lereng Gaung ni. Dan kawasan mana saya tak pasti, tapi dia dicampak dekat sini ya. Dan dikatakan mayat itu terpisah badan dan kepala dia. Kes pembunuhan tersebut adalah sangat tragik apabila mayat yang dijumpai di lokasi kedua ini tidak cukup sifat. Dan kebetulan saya sempat bersembang dengan seorang lelaki yang kebetulan singgah di hentian ini. Beliau ada berkongsi sedikit maklumat mengenai tempat ini. Ni kawasan rehat ni, apa kawasan rehat? Tak, kira Arena Gurina. Oh, Arena Gurina. Ada ibu saya buat lama apa ni. Hentian rehat tu dia, hentian rehat. Hentian rehat. Bulat ke apa? Itu dulu macam kafe tu. Oh, kafe. Dulu ada bumbung keliling kursi. Oh, kafe. Lepas tu situ semua surau mas. Semua tu gerai-gerai semua kan. Mungkin ada video lama-lama. Ada? Tak tengok lagi lah video lama-lama. Waktu tempat ni buka lagi ke? Video dulu. Oh. Sudah kalau ada pokok lagi sekarang pun. Kan? Sekarang. Kalau dulu dia gelap kan? Gelap. Dulu dia gelap semua dia sebab pokok pun tinggi-tinggi katanya. Tutup habis sini gelap kan? Dia nampak lorong ni, nampak dah. Jadi bila daripada terbang ni nampak lah kan? Tapi nak cerita kerah tak kerah. Budak-budak nak buat projek tak berani dalam tu. Ya. Betul tu kan? Dia kalau kata bukan tempat kerah. Dia buat lah. Jadi pok lah. Betul. Tu tak nampak orang naik sini kan? Jadi dia orang tak pernah masuk. Jadi dia orang tak pernah masuk flat lah. Itulah dia macam saya lalu kat sini tapi berasa. Tapi waktu tengah duk rekod tu kena kontrol lah, janganlah dah berasa kita duduk ni lagi tak sonok kan, so kita buat tak tahu lah. Tapi berasa berkembang tu kat situ, kat kawasan kat situ ada tu, kat situ lepas pada tandas tu. Lepas tu naik atas sikit dia macam ada taman permainan yang dah rosak kat tangki air tu. Kat tangki air bawah atas kali macam tu. Dia rasa lah mungkin dekat situ lah kot dia buang. Kan? Di lokasi ini. Jadi malam-malam tak banyak yang makan berhenti. Kalau siang ada banyak berhenti. Malam kucing. Okey, kita akan menerusi jalan ni. Kita akan sambung eksplorasi kita ke satu lagi kawasan, iaitu Kuala Pegang. Kawasan rehat hentian Gunung Inas ini telah lama terbengkalai disebabkan kurang pengguna yang singgah dan berehat. Dengan kejadian bunuh yang pernah berlaku di sini menambahkan lagi keseraman tempat ini dan juga jalan di sekitarnya. Jalan di sekitar kawasan rehat ini agak sunyi. Kiri dan kanan adalah hutan simpan. Okey. Laju. Kita akan menuruni jalan bawah melalui jalan baling Bengkalan Hulu. Dan jalan ni adalah jalan lama. Saya sembang dengan abang tu tadi, dulu jalan ni meriah sewaktu jalan Kupang Baling tak dibina lagi, iaitu jalan highway tu lah. So bila mereka dah bina jalan tu, kawasan sini orang
jangan lalu. Bila jangan lalu pun, so kedai-kedai tu semua tutup lah. Sebab kurang pengunjung, lebih kurang macam tu lah. Dan bagi yang dia kata selalu kalau yang kena gangguan tu mungkin orang luar lah, orang belah sini mereka dah biasa dah dengan jalan ni. Bagi mereka tak takut pun. Tapi bagi orang luar mungkin lah. Okay, saya dengan Syak akan meronda malam ni. Okay Syak, Okey. dan jalan ni abang tu cakap bukanlah tak ada orang lalu sangat, ada je tapi kurang lah. Dan dekat kawasan rehat tu pun kisah ada kes bunuh tu dan mayat tu dia kata mungkin sebab ikut abang tu dia cakap ya, kalau nak rasa seram pun mungkin belah gerai-gerai tu dia kata dia rasa belah situ. So dia cakap kemungkinan mayat tu dibuang di kawasan situ, dekat curam tu, tapi kat kawasan kedai tu. Okay, mengenai kisah seram kat jalan ni, iaitu adik-beradik adik dengan kakak, dia mendaki daripada Bali nak ke Kelang Hulu. Tiba-tiba motor dia jadi berat sampai kena tolak dengan kaki. Berat dia sampai tahap tu. So bila dah berat sangat, dia turun tolak motor. Kakak tu tak berani lah tengok belah kiri sebab belah kiri tu go. Dia tengok belah kanan je lah. Tu bila tolak lama sangat lah letih, berhenti tu, tiba-tiba depan tu ada macam benda melintas daripada kanan jalan nak ke kiri jalan, iaitu daripada kanan nak ke kiri, nak ke gaung tu lah. Macam dia nak melompat gaung tu. Dan apa yang dia nampak tu adalah perempuan yang melayat macam tak jejak tanah lah. Lepas tu dia kepala tak ada. Lalu ya, macam tu lah kata kisah dia. So kalau nak melihat jam dah pukul 12 lebih. Syak mana lalu jalan ni? Ada. Pernah dulu kan? Waktu umur 16. Oh, lama dah. Zaman kerja part time. Oh. Tapi lalu siang lah. Lalu petang, tak lalu malam. Lalu malam lah. Jalan dia okey. Cuma ada curam lah, turun bukit lah. So ada kena jaga brek lah. Dan dekat kedai tadi pun, maksud dekat kawasan rehat tadi pun, kalau seorang-seorang mungkin berasa jugalah. Terutama lagi dekat kawasan Tandas tu, kawasan Tandas. Lepas tu ada taman permainan yang ditinggalkan. Depan situ macam ada gazebo. Lepas tu ada tangki air nak terbiak. Rasa sikit lah kat situ. Tapi saya tanya abang tadi tu, abang tu dia tak rasa apa dah. Dia kata dia dah biasa dah. Dia kata dia dah biasa dah. Okey, ini jalan dia lah. Bagi yang tak pernah lalu dan nak lalu, boleh lalu, tapi jangan bawa laju lah. Dan tahap keseraman dia tu bagi saya boleh layan lah. Dia taklah terlampau seram dan dia kita tak boleh lah pandang rendah lah jalan sini. Sebab kadang benda tak iri kat kita tak boleh nak kata. Kadang bagi orang yang dah pernah kena, itulah mungkin berbeza. Okey, kita akan ke satu lagi kawasan, iaitu berdekatan dengan kawasan ni dalam lingkungan 20 km daripada kat sini ataupun kurang lah.
dalam pemanduan dalam beberapa belah minit je, iaitu kawasan Kuala Pegang, di mana kawasan tu pernah terjadinya peristiwa, iaitu pengguna jalan raya yang dah berhenti makan dekat gerai yang tak wujud. Jadi kita akan pergi kat sana, kita akan meninjau untuk menyiasat. Ni ada gerai. Tapi ni gerai betul. Dan buka Gerai tu rumah orang. Rumah orang. Ni ada gerai. Apa? Okey, kalau anda lihat tak ada kereta, tak ada motor lagi jalan, lalu jalan ni. Mungkin mereka akan guna lebih banyak jalan tu lah, Jalan Kupang Baling tu, Jalan Kupang Gerik tu. Kembali di lokasi yang pertama, saya cuba untuk mencari lokasi kedai gaib yang dimaksudkan dengan berpandukan keterangan daripada akhbar. Tujuannya adalah untuk melihat sendiri persekitaran tempat itu. Inilah lebuh raya ataupun jalan yang dikatakan. Dan depan tu kalau anda boleh lihat adalah exit ke Kuala Pegang, iaitu ke sebelah kanan nanti. Dan tepi kita ni adalah Kilang Getah. Dan mengikut dalam akhbar M-Star tu, lokasi kedai tu berhampiran kawasan ni, iaitu berdekatan dengan Kilang Getah dan juga simpang masuk ke Kuala Pegang, di mana kisah pengkaji sejarah tu, sekumpulan pengkaji sejarah tu termakan di kedai yang tak wujud. Kita akan guna ke kanan, iaitu belok ke kanan. Kita akan masuk ke kawasan Kuala Pegang dan kita akan lihat okey, kita akan bergerak untuk masuk ke simpang Kuala Pegang dan kita akan meninjau belok ke kanan. Kabus. In 200 meters, sharp left. Adalah kawasan sekitar Kuala Pegang dan kita akan jadi kita dah masuk, kita belok ke kanan dan bila kita lalu depan kita akan keluar balik ke jalan utama dan melihat kepada keadaan jalan je ataupun suasana ni agak penuh dengan rumah. So mungkin cerita tu dulu hanyalah kisah-kisah lama. Mungkinlah ni dah tak ada dah kot, sebab dah banyak penduduk. Waktu tu mungkin jalan ni baru buat, so adalah gangguan. Lah ni mungkin tak ada. Sebab kalau kita tengok penuh dengan kawasan penempatan penduduk berbanding dengan kawasan kita lalu tadi, iaitu kat Pengkalan Hulu ataupun balik ke Pengkalan Hulu tu agak lagi sunyi daripada kat sini. Ada dua kisah kat sini. Satu kisah tu pengkaji sejarah yang main daripada luar masuk ke sini dan masuk sini dia pun duduk nak kaji pasal apa. Lepas tu dia pun duduk kat sini lah sampai kat Kuala Pegang ni. Dan bila sampai ni, orang kampung tu cakap kalau nak keluar makan nanti bagi tahu pakcik, ataupun kalau keluar jangan makan belah kanan. Dia kata tengok belah kiri, tengok kedai belah kiri, belah kanan jangan tengok. Tapi yang ada pengkaji sejarah tu mungkin dia ingat
kat sini macam cakap macam tu lah, main-main lah kot. Mungkin lepas tu lepas dah selesai kerja, malam tu dia baru keluar makan. Dia keluar makan tu, dia jalan-jalan, dia jumpa kedai belah kanan. Lepas dia pun lupa dia siap pasir tu kot. Lepas tu dia pun makan semua. Dia pun masuk kedai tu, kedai tu macam biasa, ada dalam 2-3 orang ada dalam kedai tu, tapi semua mereka yang tak bercakap lah, tak bercakap. Lepas makan semua tu okey. Lepas tu dia balik rumah. Esok tu bila dia nak keluar balik buat kerja, dia akan lalu jalan ni semua. Dia tengok kedai tu dah tak ada, macam bekas kedai pun tak ada. Ketika kami hampir keluar semula ke jalan utama, kelihatan terdapat satu struktur bangunan terbengkalai di bahagian tepi jalan. Lokasi bangunan ini terletak di persimpangan antara Lebuh Raya Balinggiri. Dan ketika masuk ke simpang Kuala Pegang, ia terletak di bahagian kanan jalan. Walaupun lokasi bangunan ini hampir sama dengan ciri-ciri kedai yang diceritakan, namun saya yakin ia bukanlah kedai yang dimaksudkan. Tapi okey, tadi sebelah kiri tadi tak ada bukan tak tahulah gerai ke apa, tapi adalah bangunan yang dah terpenggalai. Tapi saya tak rasa tu kedai dia. Sebab kita ni kisah lama. Untuk kita dah kembali ke jalan utama. Setelah meninjau di lokasi kejadian, kisah di Kuala Pegang mungkin kisah yang masih relevan sekiranya Kuala Pegang seperti dahulu. Namun sekarang ia telah berubah dan kejadian kedai makan gaib mungkin tidak terjadi lagi. Berbanding di lokasi hentian Gunung Inas, kejadian seram mungkin boleh berulang kepada pengguna yang lain berdasarkan tempat ini masih terbengkalai dan sunyi. Ditambahkan lagi dengan kejadian bunuh yang pernah berlaku di sini, ia sememangnya menjadi permainan golongan jin untuk menyesatkan manusia. Namun kita tidak seharusnya takut dengan manipulasi oleh golongan jin, kerana sebagai manusia yang telah dicipta sebagai khalifah di muka bumi ini,